Adakah Anda fikir Iran itu ganas? Dan adakah Anda fikir rakyat mereka juga ganas? Ya, kepimpinan mereka. Patutkah mereka miliki senjata nuklear? Satu kuasa besar? Saya tak mau bincang tentang kekuatan senjata itu kerana ia menyedihkan. Mereka kata memang tak patut ada langsung. Mereka tanya, awak tak mau berperang? Tidak, kami memang tak mau. Mereka ini naif dan memang bodoh. Jika awak percaya bahawa Iran patut memiliki senjata nuklear, memang ada sesuatu yang tak kena dengan awak. Kerana mereka akan menggunakannya. Dan satu-satunya persoalan ialah sama ada dalam masa sejam selepas mereka mendapatkannya atau dalam sehari. Mereka akan gunakannya dan akan meletupkan seluruh Timur Tengah. Bukan sahaja Israel. Mereka akan mula dengan Israel. Tapi mereka akan meletupkan semuanya. Dan Anda boleh lihat itu apabila mereka tanpa diduga mula menghantar peluru berpandu ke semua negara dalam lingkungan 1000 batu dari mereka. Maksud saya, mereka sedang meletupkan negara-negara jiran, bukan semestinya kawan. Malah, sebenarnya mereka juga meletupkan beberapa kawan. Mereka menyerang pengurus akaun mereka. Mereka menghantar ribuan peluru berpandu untuk melindungi negara yang tidak menjangka perang demi menguasai Timur Tengah. Jika saya tidak tamatkan perjanjian nuklear Iran yang buruk dibuat oleh Barack Hussein dan Obama dalam penggal pertama saya, salah satu perjanjian paling bodoh, mungkin yang paling bodoh, kerana bahaya yang terlibat. Anda pasti pernah lihat mereka dengan senjata nuklear beberapa tahun lalu. Pasti sudah gunakannya, meletupkan Timur Tengah dan akan serang kita. P2 yang cantik itu, Andrew. Beri saya pengebom itu, biar saya peluk terima kasih. Awak tahu yang mana satu kan? Nampak kecil, tapi sebenarnya sangat besar. Ia satu-satunya pesawat yang mampu membawa 200 pound bom. 1000 pound. Jadi saya tak tahu macam mana nak buat itu. Ia bergaya dan cantik, tetapi membawa banyak senjata dan bom. Namun, adakah saya pernah menghantar mesin teknologi hebat ini? Bagaimana dengan serangan berkoordinasi lain yang berlaku terhadap Iran baru-baru ini? Pada tengah malam tanpa bulan, dalam gelap, semua bom dijatuhkan tepat pada sasaran. Bagaimana mereka melakukannya? Siapa yang tahu? Tiada siapa yang dapat memahaminya. Tiada negara lain yang mampu melakukannya. Tiada negara lain yang mempunyai tentara seperti kita. Jauh sekali. Dan saya rasa kita mungkin sudah membuktikannya dengan Venezuela. Dan sekarang kerana kita sudah melakukan beberapa operasi di Iran. Jika saya tidak melakukannya, jika saya tidak memusnahkannya, saya panggil itu debu nuklear mereka. Saya panggil itu debu yang berjaya. Mereka akan dapatkan senjata nuklir dalam masa sebulan selepas pengeboman itu. Dan mereka akan menggunakannya terlebih dahulu di Israel dan kemudian di Timur Tengah. Dan awak tahu tentang itu. Karena semua peluru berpandu yang dilancarkan terhadap jiran-jiran mereka sudah lama bersedia. Mereka tahu mereka akan menggunakannya dengan cepat. Tanpa itu akan berlaku perang nuklear yang membawa kepada perang dunia ketiga. Dan yang paling penting, itu akan menjadi perang di mana tiada apa-apa yang akan tinggal. Jadi kami telah melakukan sesuatu yang hebat. Orang-orang yang mengatakan semuanya baik-baik saja untuk satu ideologi yang sangat sakit. Satu ideologi yang sangat sakit. Sebuah negara yang sakit dari segi kepimpinannya. Orang-orang yang sangat baik, orang-orang yang cemerlang. Tetapi mereka yang berkata begitu, saya rasa mereka sama ada jahat atau bodoh. Jadi jika Anda percaya bahawa Iran tidak sepatutnya mempunyai senjata nuklear, yang mana mereka memang tidak patut ada, maka Anda mesti benar-benar menyokong. Dalam 2 minggu, kami telah musnahkan mereka. Mereka tiada tentera laut, udara atau senjata anti pesawat. Mereka tiada kepimpinan, tetapi membentuk satu lagi untuk memilih pemimpin yang juga hilang. Sekarang mereka rasa matahari hilang, semua orang pun tiada. Masalah utama ialah saya tidak tahu siapa yang kita bercakap, kerana tiada siapa kenal mereka. Semua sudah mati. Kita bekerja untuk seluruh dunia, bukan diri sendiri. Kita mewarisi negara paling teruk dalam 50 tahun, mungkin lebih lama. Dari segi ideologi, negara yang mau meletupkan dunia. Sebuah negara yang sakit dan mempunyai semangat keagamaan yang melampau.
Dan apabila Anda tambah agama, tahu tak? Orang ramai tidak sedar bahawa lebih ramai orang mati dalam peperangan agama berbanding semua peperangan lain digabungkan. Itulah yang akan terjadi di sini dan ia sangat mengerikan. Saya bangga dengan pencapaian kami. JD lebih memahami perkara ini berbanding ramai orang lain. Jika Iran diberi senjata nuklear, sebahagian besar dunia akan musnah dan ia akan digunakan segera. Awak tak kisah saya tinggalkan ini di sini kan? Benda ini bukanlah sesuatu yang cantik. Tahu tak? Saya dulu selalu tengok benda ini dan kata ia adalah satu karya seni. Tapi macam mana ia boleh jadi berkesan? Adakah ia begitu tersembunyi? Fikirkan tentang itu, Peter. Pada jam 1 pagi, dia terbang dan berkata, "Tuan, mereka di ruang udara Iran." Saya berkata, Saya menonton dari bilik situasi dengan beberapa orang yang sangat bijak lagi, termasuk beberapa jenderal yang hebat, jenderal sebenar, bukan jenderal television. Tiba-tiba Anda lihat pesawat itu menjunam. Dari 30.000 ke 20.000 memang banyak, kata saya. Mereka turun pantas ke Amen, sedar sedang datang, sangat bijak dan tidak pernah melihat mereka. Dan mereka sedang menembak sedikit. Tapi mereka tak tahu apa yang mereka tembak. Sebab mereka tak nampak apa-apa. Kemudian Anda dengar letupan paling besar pernah didengar. Ia adalah bom terbesar selain bom nuklear. Dan Anda kata, teknologi apa yang kita ada? Negara yang luar biasa. Saya bina ini kebanyakannya semasa penggal pertama. Dan tak sangka perlu guna sebanyak ini pada penggal kedua. Kita ada presiden dan pentadbiran yang tidak cekap. Kalau kumpulan itu sama ada Kamala atau dia dapat 4 tahun lagi negara kita akan hilang. Sudah tentu dia bekerja untuk seluruh dunia. Dalam perbualan dia dengan rakan-rakan sejawat, mereka semua berterima kasih kepadanya. Bagaimana perbualan itu? Apabila anda bercakap tentang konflik ketenteraan yang sedang berlaku di Iran. Mereka sepatutnya berterima kasih kepada saya kerana kebanyakan mendapat 90%. China sepatutnya berterima kasih kepada kami, namun saya tidak mengharapkannya. Mereka patut berfikir kerana Jepun terima 95%, China 91%. Di banyak negara, Korea Selatan menerima sebahagian besar minyak dan tenaga mereka dari selat atau seperti yang mereka sebut. Dan mereka sepatutnya bukan sahaja berterima kasih, malah mereka juga sepatutnya membantu kita. Apa yang mengejutkan saya ialah mereka tidak berasa cemas. Kita akan umumkan beberapa nama di sini, ada yang di barisan hadapan, namun mungkin mereka lebih suka tidak diumumkan atas sebab tertentu. Saya nak cakap satu perkara, hari ini jauh lebih mudah untuk dapatkan orang berbanding 2 minggu lepas, 2 minggu yang lalu. Sebelum kita musnahkan di sana, sebelum awak hapuskan negara itu, sebelum kita hapuskan. Kerana mereka hanya tinggal kira-kira 8% daripada peluru berpandu mereka. Mereka hanya ada sebahagian kecil drone. Kami telah musnahkan banyak kilang peluru berpandu dan drone. Selebihnya juga akan alami nasib sama. Tentera kita luar biasa. Telah menyerang dan memusnahkan hampir semua di Pulau Kart, kecuali saluran pipe yang ditinggalkan. Jika kita buang saluran pipe itu, pembinaannya semula akan mengambil masa lama dan mungkin ada perkara positif berkaitan saluran itu. Tetapi beberapa negara mengecewakan saya dan sayalah yang menaikkan kuota NATO dari 2% ke 5% KTNK. Saya berbaik dengan negara NATO, tapi saya selalu kata, masalahnya kita sentiasa sokong mereka, tapi mereka tak pernah sokong kita. Bila saya dengar tentang United Kingdom yang dianggap seperti Rolls Royce antara sekutu, betul? Anda tidak akan kata mereka paling lama dan sentiasa ada. Dan saya kata ia akan sangat membantu jika kamu hantar beberapa kapal dan jika kamu ada beberapa penyusup seperti yang mereka ada, ia akan sangat berguna. Perdana Menteri itu lelaki baik dan sangat bagus katanya. Saya ingin tanya pasukan saya, tapi kamu kata saya tiada pasukan. Sebagai Perdana Menteri boleh buat keputusan sendiri. Namun saya tetap rasa perlu berbincang, tapi kamu beritahu tak perlu, jadi saya kecewa. Dan kemudian selepas kami memusnahkan dan menghancurkan mereka, tentera mereka semua itu,
Kawasan itu kini lebih selamat. Dia berkata, kami akan menghantar 2 kapal induk pesawat. Saya berkata, saya tidak mau mereka, saya mau sebelum mula, saya tidak perlukan kapal induk pesawat Anda. Selepas itu kita sudah menang. Jadi perkara-perkara seperti ini sangat mengecewakan. Kita kena ingat, kita ada 45.000 askar di Jepul. Kita ada 45.000 askar di Korea Selatan. Kita ada 50.000 askar di Jerman. Kita pertahankan negara ini. Kamu ada kapal pemburu periuk api? Mereka kata, bolehkah kami tidak terlibat? Saya dah lama cakap begitu. Itu yang terbaik dari semua ini. Kita belanja triliun dolar dalam NATO untuk lindungi negara lain. Tapi saya selalu kata, bila tiba masa mereka pertahankan kita, mereka tak akan ada. Ramai mereka tiada di situ. Kita perlu mula berpikir lebih bijak di negara ini. Ada yang sangat baik, 1-2 cemerlang. Yang terbaik akan muncul pada masanya. Tapi ada beberapa yang berada di atas sana, Peter. Mereka di atas dan sangat mau lakukan perkara itu. Cakaplah. Peter. Terima kasih. Awak ada sebut Iran beberapa kali hari ini dan apa yang mereka lakukan selepas teori EPIC bermula. Awak cakap tentang serangan ke atas negara Teluk, kami terkejut kerana tak sangka. Adakah awak terkejut kerana tiada siapa yang memaklumkan kepada awak lebih awal bahawa itu mungkin akan menjadi tindakan balas mereka? Tidak, tiada siapa. Malah pakar-pakar terbesar sekalipun menyangka mereka akan menyerang. Mereka bukan negara sahabat. Mereka bersikap neutral dan telah hidup bersama selama bertahun-tahun. Peter, mereka akan kuasai Timur Tengah. Mereka akan memusnahkan Israel dengan senjata nuklir. Tetapi selepas kami hapuskan potensi nuklir dan senjata mereka, mereka mula membina peluru berpandu, beribu-ribu peluru berpandu. Dan mereka akan melakukannya dengan peluru berpandu sambil mereka membangunkan. Mereka sakit semasa membangunkan senjata nuklear. Entah bagaimana, mereka akan mula di tempat lain. Kerana tempat itu, Anda sudah lihat tempat itu, gunung itu. Mereka akan masuk ke satu kawasan tertentu yang kita tahu dengan tepat di mana ia berada dan mereka akan lakukan itu. Dan memang menakjubkan apa yang telah kita lakukan. Saya beritahu awak kerja yang telah kita lakukan. Kalau saya tidak menamatkan perjanjian nuklear Iran oleh Barack Hussein Obama, sekarang ini Israel sudah pun lenyap, sudah dibakar hangus, dan mungkin Timur Tengah juga. Mereka ada semua peluru berpandu itu, dan saya dengar sedang hantar ke Emiria Arab Bersatu. Saya kata itu pelik. Emiria Arab Bersatu, macam bengkir untuk Iran. Mereka juga bengkir untuk Qatar dan jiran-jiran mereka. Mereka semua berbaik-baik. Arab Saudi, tiba-tiba Kuwait dan Bahrain juga sedang terkena. Semua negara itu juga. Tiada pakar meramalkan perkara ini. Ini bukan soal jenis, awak patut tahu. Jika kita tahu perkara besar, kita perlu lakukan apa yang sepatutnya. Tapi kita telah menghentam mereka sekuat-kuatnya. Tiada siapa pernah dihentam sebegitu. Kita hentam mereka dengan sangat kuat. Dan kita telah menghapuskan kebanyakan peluru berpandu mereka. Kita telah menghapuskan kebanyakan drone mereka. Kita telah menghapuskan kebanyakan tempat di mana peluru berpandu dan drone itu pergi. Kita telah menghapuskan sepenuhnya 2 lapisan kepimpinan dan mungkin yang ketiga. Jika Anda percaya pada beberapa cerita, maka kita hanya ada satu sekatan yang digunakan dengan baik bertahun-tahun, tapi tidak berkesan. Namun saya rasa jika negara-negara ini yang telah kita layan baik selama bertahun-tahun, dan mungkin yang lebih penting daripada itu, beberapa negara ini yang menerima 90% atau 95% tenaga mereka dari sana. Saya ialah Hormuz, tempat yang terkenal, indah dan cantik. Tetapi Anda mungkin tidak mau belayar bot di sana sekarang. Saya mau. Tahu sebabnya? Bukan kerana mereka, tetapi kerana kita. Sebab kita telah memusnahkan seluruh angkatan laut mereka. Kita telah menghapuskan semuanya. Mereka panggil itu lapisan drone dan periuk api. Ada bot khas untuk letak periuk api. Pernahkah Anda terfikir negara ada 22 bot hanya untuk satu tujuan? Bot-bot ini sangat berbeza dan tidak cantik. Tentu Anda tidak mau untuk keluarga Anda. Satu-satunya fungsi mereka adalah mengangkat periuk api, meletakkannya ke dalam air, dan melepaskannya pada kedalaman tertentu.
Mereka ada 22 buah macam itu. Kami dah hapuskan semua. Tapi mungkin boleh tinggalkan dalam bas. Kami pun tak pasti. Kami tidak pasti jika ada periuk api dilepaskan. Tetapi kemungkinan itu sudah cukup menakutkan pemilik kapal bernilai berbilion dolar. Ya, silakan. Terima kasih Trump. Saya ingin tanya naik presiden cara memerangi penipuan di California, New York dan Minnesota. Dan Trump berkata hari ini bahawa pemimpin agung baru, Motawak, mungkin sudah mati atau masih hidup. Terdapat laporan menarik tentang beliau hari ini. Satu mengatakan beliau melarikan diri semasa serangan udara di taman. Satu lagi mencadangkan beliau mungkin seorang gay. Walau bagaimanapun, memimpin idiokrasi menyebabkan rakyat menderita. Bagaimana anda tentukan kebenaran dan adakah anda menilai? Setakat ini tidak diketahui jika lihat kepada ayah beliau. Beliau sering memberi ceramah tentang kematian kepada Amerika dan selalu menyebut kematian kepada Amerika. Percayalah bila mereka berkata begitu, mereka akan gunakan senjata nuklir jika ada. Saya tak pernah beri dia peluang untuk menggunakannya. Dan presiden-presiden lain sepatutnya telah melakukannya. Saya pernah berbual dengan salah seorang bekas presiden yang saya benar-benar suka sebenarnya. Saya berbual dengan beberapa orang. Saya suka beberapa orang yang mungkin mengejutkan. Dia berkata, saya harap saya telah buat seperti awak. Presiden lain juga boleh. Sepatutnya sudah dilakukan. Ia bertahan 47 tahun. Iran digelar pembuli Timur Tengah. Perjanjian Abraham tidak akan berlaku dan keamanan di Timur Tengah tetap tiada. Itu akan mustahil di bawah ancaman Iran nuklear. Tetapi Iran hari ini hanyalah bayang-bayang masa lalu. Dia kini mangsa buli, bukan lagi pembuli selepas dipukul. Kami telah mengalahkan mereka dan mereka layak menerimanya. Jika anda nampak askar berjalan tanpa tangan atau perlu bantuan berjalan, kerana dia tiada kaki, atau wajahnya telah hancur sepenuhnya, tanpa kaki dan tanpa tangan, kedua-duanya tanpa kaki dan tanpa tangan, dan dengan wajah yang hancur. Ini disebabkan bom tepi jalan, senjata kegemaran Jenderal Soleimani yang saya bunuh pada penggal pertama saya. Jika saya tak bunuh dia, itu permulaan kejatuhan mereka. Jika dia tidak pergi, mungkin kita tidak akan sejauh ini memusnahkan Iran. Dia memang general hebat, kejam, dan mengerikan, tetapi cemerlang kerana merancang serangan serentak ke atas 5 pangkalan tentera kita. Dan lelaki yang kehilangan nyawa bersamanya adalah setaraf kenanya di Iraq. Mereka bekerja sama dan telah diserang hebat. Jika tidak, kita pasti menghadapi masalah. Namun yang lebih penting, dia adalah otak di sebalik segalanya. Dan mereka tidak pernah dapat menggantikannya dari segi kepintaran selepas menyingkirkannya. Itu langkah besar berjaga-jaga. Jika perjanjian Obama tidak dibatalkan, saya akan tetap batalkan. Walaupun setiausaha negara saya tidak setuju. Ini bukan penanda aras, walaupun ramai tak setuju. Ingat Peter? Ramai. Saya belum tamatkan hubungan itu. Ingat Stephen? Ya, perjanjian itu memang bencana. Itu jalan ke arah senjata nuklear. Mereka mungkin sudah memilikinya 3 tahun lalu. Saya yakin ia sudah digunakan 2 tahun lalu. Atau 3 tahun lalu pasti akan digunakan. Di Timur Tengah. Sebenarnya selepas selesai di sana, mereka akan datang ke sini. Mereka tiada peluang melakukannya. Saya ingin bertanya tentang perkara menarik yang anda sebut hari ini, iaitu anda bercakap dengan bekas presiden lain. Yang memusingkan cawan itu ialah George W. Barbosa. Tidak, bukan. Adakah itu Bill Clinton? Saya tidak mau berkata, saya tidak mau. Bukan saya nak kata yang hanya kerana dia ahli parti politik, dia ada sindrom gangguan Trump. Dia sangat sukakan saya dan saya juga sukakan dia yang saya anggap bijak dan tajam fikiran. Tapi orang itu kata, alangkah baiknya kalau aku yang buat begitu. Baik, tapi saya tak mau bagi butiran, takut dia bermasalah. Awak tahu sesuatu? Saya rasa awak tahu. Menarik kan? Mungkin dia akan bangga. Boleh saya tanya, nak saya sebut nama awak kepada Peter di Fox? Awak dapat penilaian sangat tinggi, Peter. Tahniah dan terima kasih. Ramai juga ucap tahniah.
Boleh saya tanya, adakah awak ada soalan lain tentang perang jika Iran seperti yang awak kata dimusnahkan, kehilangan peluru berpandu, pemimpin utama mereka, tentera udara dan laut? Adakah kita akan tamatkan perang minggu ini? Terima kasih. Ya, sudah tentu akan. Adakah kita sudah sampai giliran kita? Saya rasa belum, tetapi akan tiba tidak lama lagi, dunia akan menjadi jauh lebih selamat. Selepas semua ini berakhir, ia akan selesai tidak lama lagi, kita akan mempunyai dunia yang jauh lebih selamat. Saya mempunyai kewajiban untuk melakukannya. Saya tidak mau, saya akan pergi lawatan. Saya tidak mau melakukan perjalanan ini. Kita capai pasaran saham tertinggi sejarah. Petrol murah, semuanya baik. Saya tahu apa yang akan berlaku pada awak. Faz isso, o preço do petróleo sobe. Itu bagus, tapi masih tak cukup untuk membenarkan mereka memilikinya. Awak nak lihat pasaran saham jatuh, jadi biar mereka serang dengan senjata nuklir. Saya cakap begitu pagi tadi. Itu harga yang kecil untuk dibayar. Dan sejujurnya, saya sangka ia akan jatuh lebih banyak lagi. Sejujurnya, saya sangka ia akan jatuh lebih banyak lagi. Hanya karena orang ramai tidak faham. Secara keseluruhan, ia memang hebat. Ia adalah permainan catur yang hebat pada tahap yang sangat tinggi. Catur tahap tertinggi. Dan saya sedang berhadapan dengan pemain-pemain yang sangat bijak. Mereka ini bukan orang biasa yang sampai ke tahap itu, tahu tak? Anda sedang berhadapan dengan intelek hebat. Orang yang mempunyai IQ yang sangat tinggi. Mereka bukan Jasmine Crockett dan kumpulannya, tetapi orang yang bijak, ganas, dan kejam. Ada orang sangat baik, tapi ada juga yang baik, tetapi boleh jadi ganas. Dan kalau saya tak buat begitu, kalau saya tak lakukan apa yang saya buat, kita pasti sudah terkena. Paling penting ialah pembatalan perjanjian buruk Obama. Dan nombor 2, pesawat cantik itu menyerah mereka 8 bulan lalu, entah berapa lama, dan memusnahkan pangkalan nuklear mereka. Ia benar-benar mengelirukan mereka. Jika mereka mempunyai bom itu pada bila-bila masa, 5 tahun lalu atau 7 bulan lalu, jika mereka mempunyai bom itu, ia pasti sudah digunakan hampir serta-merta.